Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Terlebih dahulu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Nurwidat binti Ahmad Badawi dan saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kuang KM28 Jalan Kuang 48050 Rawang Selangor. Kod sekolah saya ialah BBA 7208. Hobi saya ialah membaca buku dan melukis, manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang guru. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan sebuah buku yang telah saya baca yang berjudul Demi Kasih Ayah. Di dalam buku ini terdapat banyak isi menarik dan pengajaran untuk kita. Ayo kita dengarkan. Buku ini ialah hasil karya oleh penulis lelaki yang bernama Tommy Jeffrey. Ia diterbitkan pada tahun 1973 oleh Pep Publication Sendirian Berhad. Buku menarik ini mempunyai 110 halaman bercetak dan terdapat 11 bab tentang dua watak yang berbeza. Tema utama di dalam buku yang menarik perhatian saya ini ialah semangat kekeluargaan, kasih sayang dan semangat yang tidak pernah mengenal erti putus asa. Jalan cerita di dalam buku ini mengisahkan dua watak iaitu Yasin dan Tarmizi. Yasin, seorang remaja yang memiliki sebuah keluarga bahagia bersama-sama ayah dan nenek kesayangannya di Alor. Namun, kebahagiaan Yasin telah diragut dalam sekelip mata apabila ayahnya mengalami kecederaan semasa menjalankan tugas sebagai seorang anggota polis. Akibat daripada kemalangan tersebut, ayahnya telah mengalami gangguan di bahagian otak menyebabkan daya ingatan beliau telah hilang. Hal demikian menyebabkan Yasin berasa sangat sedih tetapi tetap redha atas apa yang telah terjadi. Yasin lagi sekali bagai jatuh ditimpa tangga apabila neneknya pula telah menghembuskan nafas terakhir setelah mendapat perkabaran anaknya iaitu ayah kepada Yasin dalam keadaan sebegitu. Yasin dan ayah kesayangannya dijaga oleh mak ngahnya di kampung. Tetapi begitulah lumrah kehidupan, ada manis dan pahitnya. Mak ngahnya semakin lama tidak menyukai keberadaan mereka dua beranak. Suatu hari, Yasin mendapat tahu ayahnya telah hilang dari rumah dan sedang menuju ke Kuala Lumpur mengikut lori yang tidak dikenalinya ketika dia tiada di rumah. Lalu, Yasin tanpa berfikir panjang, dia terus membuat keputusan untuk pergi ke Kuala Lumpur bagi mencari ayahnya dengan hanya menaiki basikal. Pelbagai rintangan dan halangan yang ditempuhinya seperti tayar basikalnya pancit di tepi jalan, ditegur oleh penjual tiket tol kerana memasuki lorong lebuh raya dan lain-lain. Watak kedua di dalam cerita ini pula ialah Tarmizi, eksekutif muda di sebuah syarikat stesen televisyen terkenal. Dia membenci ayahnya apabila ayahnya berkahwin lain setelah kematian ibunya. Dia tidak dapat menerima kehadiran ibu tiri dalam kehidupannya. Berita Yasin telah tersebar luas di corong-corong media massa. Hal ini telah sampai ke pengetahuan Tarmizi. Tarmizi amat kagum dengan semangat dan azam budak yang di usia 13 tahun mempunyai semangat untuk mencari ayahnya di Kuala Lumpur dengan hanya menaiki basikal. Dia juga iri hati dengan kasih sayang seorang anak ini. Kenapa dia sendiri tidak menghargai pengorbanan ayahnya? Hasratnya ingin berjumpa dengan remaja tersebut semakin membuak-buak. Pertemuan antara Yasin dan Tarmizi telah mengubah segala-galanya. Alangkah kecilnya dunia ini, rupa-rupanya ibu tiri Tarmizi merupakan ibu kandung kepada Yasin yang telah terpisah sejak kecil lagi. Dan orang yang dia kagum itulah adik tirinya sendiri. Di situlah pertemuan yang tidak disangka-sangka berlaku. Semua yang berlaku ada hikmahnya dan membuka mata Tarmizi. Tarmizi sedar perbuatannya selama ini mengguris hati ayahnya. Dia terus memeluk dan meminta maaf.
Pengajaran daripada cerita ini menggambarkan Yasin, seorang remaja yang cekal, gigih dan penuh kasih sayang, telah membuka mata dan mengubah sikap Tarmizi yang egois. Akhir sekali, ingin saya katakan buku ini sangat menarik jalan ceritanya, syarat dengan nilai-nilai murni dan pengajaran untuk pembaca dan mudah difahami. Sebelum mengakhiri kupasan buku ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.